Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. 669-11-897. Pendengar Ria 897, kalau anda sudah bersedia, saya akan teruskan dengan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Dan ingat, anda juga boleh kirimkan SMS kepada saya dengan kodnya Kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Kalau anda sudah bersedia, inilah kisah misteri Jam 12. Kiriman yang ingin saya bacakan pada tengah malam ini yang pertama, datangnya dari seorang pendengar dan merupakan seorang pendengar kaum Hawa, ingin berkongsi peristiwa yang tak dapat dilupakan. Pengalaman yang menyeramkan ini berlaku apabila beliau pulang dari tempat tugasnya. Katanya Diana, Assalamualaikum Kisi, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Diana dan Kisi, tolong kongsi bersama pengalaman kisah yang cukup menyeramkan ini. Pengalaman yang saya ingin ceritakan ini berlaku ketika saya dalam perjalanan pulang. Baru turun dari transport syarikat. Saya bertugas di lapangan terbang di salah sebuah butik di sana. Kalau pulang ke rumah, lazimnya sampai sekitar pukul 3 suku pagi. Barulah sampai di tempat mana saya sering diturunkan, yaitu di hujung blok rumah saya. Pendengar Misteri Jam 12, Diana menceritakan, saya ni memang penakut sangat-sangat. Itu pun kalau saya nak dengar rancangan kisah Misteri Jam 12, saya pastikan ibu atau abah saya turut mendengar bersama. Jadi pada malam hari yang dimaksudkan, kata Diana, saya rasa tak sedap hati. Memang rasa takut. Dalam perjalanan nak dekat sampai, perasaan takut mula melimpah. Dan saya mula terus telefon ibu saya berkali-kali. Akhirnya bila nak dekat sampai, ibu jawab panggilan. Saya suruh ibu saya turun sekarang, temankan saya sebab saya rasa tak sedap hati. Jadi ibu saya kata okey, nanti dia bangun. Setelah sampai di hujung blok, saya turun dari transport. Kemudian saya menghala menuju ke arah blok rumah saya, Casey. Pendengar Misteri Jam 12, Diana menceritakan, sedang saya berjalan, saya ternampak ada seorang perempuan bersembunyi di belakang tembok bawah kolong blok rumah saya. Saya hanya nampak kepala menjenguk di sebalik tembok ataupun pilar di kolong blok rumah. Casey, nampak kepalanya keluar, jenguk, tengok saya, mata terbeliak. Wanita yang disebutkan hitam, dahsyat, Casey. Bila saya lihat, jaraknya lebih kurang 4 pilar dari mana saya berdiri ketika saya nampak susuk tubuh yang menyeramkan itu. Saya berhenti seketika. Bila saya berhenti di hujung blok, wanita yang mengendap masuk balik, Casey. Casey, betul, Casey. Dia sembunyi balik. Saya pejam mata, saya baca Al-Fatihah, kemudian saya teruskan perjalanan saya. Jalan terus, Casey, lagi satu pilar akan sampai di mana ternampaknya saya, wanita yang sembunyi di belakang pilar tersebut. Ibu saya pun turun. Kebetulan, Casey, ibu saya turun. Bila ibu saya turun, saya dah nampak ibu saya, rasa takut semua hilang. Saya pun terus jalan menuju ke arah ibu saya. Sedang saya berjalan, pendengar Ria 897, kata Diana, menghampiri ibu saya dengar Casey dari belakang orang beri salam dengan nada suara yang menakutkan. Assalamualaikum. Saya terhenti seketika. Ibu saya memandang saya dengan rasa aneh dan pelik, kata Diana. Setelah beberapa saat, saya teruskan pergerakan saya. Saya lari ke arah ibu dan pimpin pegang tangan ibu saya. Ibu menekan butang lift, pintu lift terbuka, kami berdua masuk ke dalam. Pendengar Ria 897, kata Diana, saya ingatkan Casey, pengalaman menyeramkan ini setakat berlaku di kolong blok. Bila sampai depan rumah, saya dengan ibu masuk rumah macam biasa. Tutup pintu, ibu masuk dalam bilik. Kemudian saya mula bersihkan diri, mandi.
Keluar dari tandas, sedang berdiri depan pintu tandas, saya sedang keringkan kaki saya yang basah di atas kapet di depan tandas rumah saya. Tiba-tiba saya terperasan macam ada orang sedang menjenguk. Casey, macam orang yang sama Casey dekat tingkap dapur. Saya jalan tak pandang ke tingkap. Sekali lagi suara yang sama. Assalamualaikum. Pendengar Ria 897. Kata Diana, saya menghala ke arah bilik ibu saya. Ketuk pintunya beberapa kali, ibu saya bangun dan keluar tanya kenapa, dan saya menangis ketakutan. Malam tu Casey, ibu saya, lampu tandas, ruang tamu, lampu dapur, lampu bilik tidur saya pun ibu hidupkan, dan malam tu ibu temankan saya dalam bilik. Saya tak tidur atas katil sebab katil saya jenis katil single bed. Saya tidur di atas lantai, beralaskan tilam bersama dengan ibu saya. Itulah pengalaman Casey, peristiwa yang menakutkan. Saya tak pasti gangguan itu datang dari mana, tapi hanya mengganggu saya setakat satu malam saja dan dapat meninggalkan kenangan yang hitam dalam hidup saya. Kita akan teruskan dengan kisah-kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12. Setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan saja. Dan pendengar Ria 897. Wah, tu bayangkan di kolong blok ternampak ada wanita ni. Mungkin wanita tak pasti, tapi katanya makhluk. Mukanya hitam belegam, hitam sangatlah. Menjenguk dari tembok. Pilar di bawah blok tu. Dia jalan ternampak, dia terhenti seketika lah. Rasa berdegap-degup jantung dibuatnya kerana ketakutan. Dan apakah sebenarnya gangguan di kolong blok rumah? Adakah mungkin makhluk yang ada di sekitar kawasan itu? Ataupun memang benda tu dah ikutlah Diana pulang, entah dari tempat tugas, entah dari mana, pendengar Ria. Saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Kalau anda ada kisah misteri, saya ingin mendengarnya. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Dan berikut ini kisah pengalaman seorang pendengar yang bertugas sebagai seorang ejen rumah. Dan katanya di sini telah pun membantu sebuah keluarga untuk menjual rumah yang katanya dah banyak ejen tolong tetapi tetap tak boleh jual rumah yang disebutkan. Apakah kisahnya? Dan apakah kaitan rumah itu dengan kisah misteri jam 12. Kita teruskan dengan kisah selanjutnya bersama dengan seorang ejen yang hanya ingin dikenali sebagai Am. Katanya bukan nama sebenar. Nama samaran saya gunakan sebab saya tak nak orang pandang serong terhadap khidmat yang saya siapkan. Tapi inilah peristiwa pengalaman saya. Terima kasih dan selamat tengah malam Casey. Pendengar Misteri Jam 12, kisah daripada seorang ejen berkongsi pengalaman peristiwa. Katanya di sini berkhidmat ataupun menyediakan khidmat kepada sebuah keluarga. Dan sebenarnya saya tidak diberitahu sebelum ini dah ada beberapa ejen telah pun membantu keluarga ini untuk menjual rumah mereka. Dan Casey, pendengar Misteri Jam 12, rumah yang disebutkan tak dapat dijual termasuklah saya. Dan sekarang ini saya tak pasti rumah itu di tangan ejen mana, hartanah yang mana. Tapi kisah ini saya tak nak sebutkan di estet perumahan yang mana. Sebab takut-takut nanti katanya market ataupun harga pasaran hartanah di kawasan itu turun pula dengan kisah yang mungkin benar ataupun tidak. Inilah pengalaman ejen Am, bukan nama sebenar. Saya mendapat panggilan telefon waktu pagi, 8 pagi Casey, ketika saya dalam perjalanan nak ke HDB. Hari itu merupakan hari Sabtu. Jadi ada pasangan suami isteri menelefon saya. Yang berbual dengan saya adalah suaminya. Dia katakan mendapat tahu tentang khidmat saya dari salah satu akhbar. Dan saya kata saya akan telefon dia baliklah untuk berurusan dengan beliau. Sekarang sedang sibuk. Setelah saya uruskan pelanggan saya pada hari tersebut, ada masa lapang, saya pun menelefon dan lelaki itu memang semangat dan sangat-sangat nak jual rumah. Katanya, saya tak kisah berapa awak jual. Awak nak untung lebih pun saya tak kisah, tolong bantu saya jual rumah ini. Jadi pada mulanya saya bertanya dia kenapa, tapi dia kata saya tak boleh berbual di telefon. Saya perlu jumpa kamu, tolong jual rumah saya. Dan saya pun katakanlah, sarankan, baik mungkin hari Selasa boleh kita jumpa tak? Tapi lelaki dan isterinya, saya dapat rasakan yang mereka mati-mati benar-benar nak jumpa saya secepat mungkin. Pendengar Ria 897, kata ejen Am berkongsi pengalaman beliau. Apabila beliau katanya didesak oleh pelanggannya inilah. Dan akhirnya berjumpa dengan pelanggannya sekitar pukul 8 malam.
di rumah pelanggan. Rumah pelanggan saya terletak di kawasan ... Sampai di sana, saya pun mencari bloknya dan jumpa. Kemudian, saya naik ke atas. Rumahnya tak tinggi, Kisi. Rumahnya di tingkat 2 saja. Naik tangga, berdiri depan pintu. Bila berdiri depan pintu, dapat rasakan rumah tu macam gelap. Walaupun lampu dibuka, lampu dapur, lampu ruang tamu, tapi macam gelap sangat-sangat. Macam ada sesuatu tak kena dengan rumah yang disebutkan. Saya masuk dalam, kemudian saya duduk. Jadi saya tanya, bila nak jual, dan saya kata saya kena periksa. Ada harga tafsiran pasaran yang harus saya periksa dulu, baru boleh saya berjual. Tapi dia kata tak kisah, semua dia dah ada. Dia dah buat research. Dia tunjukkan saya kertas-kertas yang semua, Kisi. Saya terkejut, dari mana keluarga ni dapat semua ni? Dan tarikhnya baru saja seminggu yang lalu. Jadi saya menggunakan kertas kerja tersebut untuk menjual rumah. Katanya di sini, tolonglah jangan keluarkan dia, Akbar. Dia dah cuba dah, tak ada seorang pun datang yang suka. Tolong dapatkan. Cakap lagi si harga hartanah pasaran. Cakap 400,000. Dia kata dia nak jual rumah tu tak kisah, rugi pun tak apa. 370,000. Dia boleh top up lagi cash. Jadi saya tengok keluarga ni beria-ia sangat nak jual rumah yang dimaksudkan. Pendengar Misteri Jam 12. Malam berikutnya, saya pulang ke rumah dan tanya ibu saya tentang keluarga yang nak sangat jual rumah ni, dan saya katakan saya ada rasa tak sedap hati. Ibu saya tolong saya. Ibu saya bantu saya 2 hari kemudian untuk solat istihara. Pada mulanya saya tanya ibu kata belum lagi, insya-Allah. Nanti kalau ada apa-apa ibu bilang. Dan setelah seminggu, Kisi, seminggu saya mendapat memegang rumah tersebut untuk menjualnya. Akhirnya, ibu saya mendapat satu alamat setelah dia tidur di waktu malam. Mimpi tentang rumah yang disebutkan. Dalam rumah tu ada benda yang tak baik, Kisi. Iaitu harta peninggalan pusaka. Arwah ibu telah pun meninggal dan arwah ibunya tak nak jual rumah tersebut. Malah nak diturunkan kepada anak-anak, cucu-cucu. Tetapi suami isteri ini mati-mati nak jual rumah milik arwah ibunya, katanya di sini. Dan Kisi, dari situlah kata Ejen Am, saya tak berani, saya memberitahu pelanggan saya yang saya tak nak dan tak boleh menjual rumahnya. Hanya setelah 3 minggu memegang hartanah tersebut. Keluarga itu kemudian menghantar mesej-mesej yang membuat saya khawatir dan takut. Saya telah pun laporkan pada pihak berkuasa. Dan kalau dia menghantar lagi SMS sedemikian rupa, seolah-olah mengugut saya tidak akan berdiam diri, malah akan mengambil tindakan guaman kepada mereka. Antara mesej yang dikirimkan, Kisi, di sini ada letak bracket, open inverted comma. Kenapa engkau tak nak jual rumah aku? Kau takut kan? Rumah aku ni tak ada apa-apa. Nanti barang dalam rumah aku hantar keluarga engkau, baru padan dengan muka engkau. Itu antara SMS yang dikirimkan pada saya. Saya terperanjat bila mendapat mesej tersebut. Inilah pertama kali saya berdepan dengan seorang klien ataupun pelanggan yang terlampau sangat. Katanya di sinilah, terlampau sangat. Saya tak boleh gunakan katanya sebab katanya kesat lah. Jadi mungkin tidak beralas lah. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Wah, dahsyat kalau dapat klien ataupun pelanggan macam tu sampai kirimkan mesej yang mungkin boleh disifatkan sebagai mengugut lah. Jadi kalau saya dapat pelanggan macam tu pun saya takut sih. Ini sudah kes kronik punya pelanggan ni. Jadi berhati-hatilah yang berkhidmat dan melayani pelanggan tu. Selain daripada kita menjaga hati pelanggan, kita juga harus jaga periuk nasi kita lah. Dan adakah langkah yang dibuat oleh Ejen Am, bukan nama sebenar ni, langkah yang baik, tidak melayani permintaan pelanggan kerana ibunya telah pun menampak satu mimpi mengatakan sesuatu tentang rumah yang disebutkan. Sejauh mana kebenaran tak pasti, tapi mungkin nasihat ibu tu boleh digunakan. Katanya ibu mana yang tak sayang anak lah. Dan itulah antara kisah diketengahkan pada malam ini. Sebentar nanti ada sebuah kisah tentang pohon beringin. Siapa pernah nampak bagaimana rupa bentuk
pohon beringin. Akan saya sentuh kisahnya sebentar nanti dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan ada juga yang berkongsi pelanggan kisah-kisah pengalaman-pengalaman lah, pelanggan pula pengalaman-pengalaman yang menyeramkan. Dan berikut ini akan saya ketengahkan sebentar nanti selepas pesanan-pesanan berikut ini tentang pohon beringin. Dan kisah yang diceritakan ini oleh Encik Mahmud. Kisahnya, pengalamannya yang cukup katanya menyeramkan. Apabila beliau dan rakan-rakan pancing telah pun memancing di salah sebuah kawasan di Singapura, dan tempat mereka memancing ni ada sebatang pohon beringin. Dan di sana tu beliau sebenarnya telah lepaskan hajat di pohon yang dimaksudkan. Jadi apa yang berlaku akan saya beritahu anda. Kisahnya mungkin seram. Kalau anda dengar pun mungkin boleh katakan kelakar seram pun ada. Jadi jangan ke mana-mana. Kisah Encik Mahmud dan pohon beringin dan melegakan diri akan kembali sebentar nanti. Pendengar Ria 897, saya akan terus dengan kisah Encik Mahmud berkongsi pengalaman beliau ketika memancing di salah sebuah kawasan di Singapura, dan telah pun melegakan dirilah buang air kecil berdekatan dengan sebatang pohon, pohon beringin. Pohon beringin ni saya rasa bentuknya kalau boleh dalam pohon tu ada beberapa batang pohon yang kecil-kecil lah macam serumpun lah batang-batang pohon kecil ni menjadikan satu pohon beringin ke macam tu lah, saya tak pastilah. Tapi saya rasa macam tu lah. Saya juga ada tunjukkan satu video ni yang telah pun saya paparkan di saluran YouTube saya tentang pohon beringin. Mungkin pohon yang sama dimaksudkan oleh Encik Mahmud sebab beliau rahsiakan di tempat mana beliau memancing bersama dengan rakan-rakan. Dan dalam kisah yang dikirimkan dalam email ingin saya bacakan kepada anda semua. Kisah ini menceritakan tentang beliau dan rakan-rakan seramai, termasuk beliau 3 orang lah, telah pun ke salah sebuah kawasan di Singapura untuk memancing di sana. Jadi kata Encik Mahmud, Kisi bila tiba 11 malam waktu macam tu lah, seingat saya. Ketika teman-teman saya sedang duduk minum kopi sambil merokok, saya pula rasa nak terkucil sebab sejak petang tadi minum kopi Kisi sampai 2 tumbler saya bawa bersama. Jadi akhirnya bila nak buang air kecil, saya pun mencari spot yang baik lah. Dan sebenarnya di sana ada lagi beberapa keluarga yang lain yang juga turut memancing dan berkelah. Tapi mereka jauh dari kawasan kami. Saya pun ternampak pohon beringin betul-betul di belakang kami. Saya menghampiri pohon tersebut, kepala, mata tengok kiri kanan. Periksa dulu Kisi sebelum buang sebarangan. Takut-takut orang nampak petik gambar dan satu hal. Bila saya tengok blind spot semua dah clear, kata Encik Mahmud, saya pun mulalah buang air kecil. Kisi, sedang saya buang air kecil pada hari tersebut, entah macam mana saya dapat rasakan ada angin tiup di telinga saya, ataupun macam orang tiup sesuatu di telinga saya, sampai membuat saya rasa gerun dan sampai membuat saya seram sejuk. Saya pun dah habiskan buang air kecil. Saya kemudian tinggalkan kawasan itu. Dipendekkan cerita, kami pulang ke rumah selepas waktu subuh. Masing-masing memandu. Saya sampai di rumah, saya mandi, bersihkan diri. Kemudian saya solat subuh dan saya tidur. Malam yang sama Kisi, waktu maghrib. Sebelum maghrib saya dah rasa badan saya berbahang macam panas. Saya suruh isteri saya ambilkan saya 2 ubat demam, Panadol. Saya makan. Kemudian saya minum air, saya baring terlantar di atas katil. Semakin nak dekat maghrib, badan saya semakin panas. Kisi, saya rasakan macam sesuatu yang tak kena. Mohon maaf kalau kisah saya ini mungkin tak sedap didengar. Tetapi tempat anu saya Kisi bengkak. Terperanjat saya apabila melihat bengkak dan merah menyala. Saya terus memanggil isteri, suruh menelefon ambulans sebab saya dah tak tahan. Ambulans datang, menjemput saya, menaiki katil yang ditorak. Dan kemudian saya menaiki ambulans dan pergi ke hospital berdekatan dengan rumah saya. Sampai di sana, doktor telah pun menginjek saya, memberikan suntikan supaya saya dapat menahan sakit yang teramat sangat. Saya terkena sejenis virus, kata doktor. Dan mungkin dengan ubat yang dimakan, bolehlah hilang bengkak. Tapi Kisi, semakin hari bila saya pulang, bengkak saya semakin menjadi-jadi. Cuti sakit yang diberi 4 hari bertambah menjadi seminggu. Dan akhirnya isteri telah pun mendapatkan bantuan seorang pakar yang datang ke rumah
Dan pakar itu mengatakan mungkin saya telah pun melakukan sesuatu di salah sebuah kawasan. Saya teringat, saya buang air kecil di tempat kejadian. 2 malam berikutnya, pakar tersebut dan saya telah pun singgah ke tempat yang dimaksudkan. Dan Casey, menurut pakar itu, mungkin saya telah pun membuang air kecil dan terkena sesuatu. Apabila saya tengok Casey, di pohon tersebut ada anak patung kecil yang saya tak nampak. Bila disuluh dengan lampu terperanjat, anak patung itu tersembunyi di celah-celah, di celah dahan di bahagian bawah pohon tersebut, kata Encik Mahmud. Pakar itu telah pun melakukan sesuatu yang saya tak nak jelaskan lebih panjang. Tapi katanya syukur Alhamdulillah dengan bantuan pakar, dengan kehebatan pakar tersebut, bengkak di anu saya berkurangan hari demi hari. Sekarang kembali seperti sedia kala. Dan sekarang, kalau saya nak buang air kecil, Casey, saya, katanya di sini akan selalu bawa 1 botol kosong untuk melegakan diri. Itu saja pengalaman saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pendengar Ria 897, bagaimana kisah Cik Mahmud? Adakah anda rasa dia salah? Pancut sembarangan, buang air kecil sembarangan. Tu dia. Bagaimana kisah pengalaman ini? Sampai membengkak, Sampai pergi ke hospital pun masih sama jugalah. Jadi bagaimana agaknya pengalaman-pengalaman yang diketengahkan pada malam ini? Dan anda rasa kalau anda sekarang nak terkucil tak tahan, mungkin anda berada di kawasan yang disebutkan oleh Cik Mahmud. Apa anda buat? Anda tahan? Ataupun apa akan anda lakukan? Jadi boleh kongsi dengan saya pengalaman anda di Ria 897 FM dalam rancangan Misteri Jam 12. Itu, terima kasih pada pendengar yang telah pun upload gambar Nurhani Jusuh. Katanya pohon beringin. Ni besar ni pohon beringin Ada yang kata katanya di sini, Casey, pohon beringin ini SMS yang saya terima daripada Haji Hussein. Pohon beringin jangan dibuat main, Casey. Ini kerana tempat itu memang banyak yang akan banyak tu, saya rasa istilahnya makhluk-makhluk lah akan menjadikan tempat itu sebagai rumah mereka untuk beranak pinak. Kalau kita dibuka hijab kita, pasti boleh nampak Casey yang tergantung terjuntai, yang menyangkung, yang sedang duduk. Memang situ kirakan macam hotel mereka lah. Jadi berhati-hati. Kita bukanlah nak minta izin. Kalau kata Haji Hussein, tolonglah jangan kita buat perkara-perkara sedemikian. Datuk nenek cucu tumpang lalu, jangan Casey. Sebab itu kita menunduk kepada jin. Malah sebelum kita pancut tu, kita kena tengoklah tempatnya, ya sesuai ke tidak. Kalau tempat dia macam tu, buat apalah pancut. Carilah tempat lain yang spotnya lebih lapang lagi. Terima kasih. Yang ini kiriman yang saya terima ni daripada okey, pendengar kita berkongsi pengalaman. Kini dah baca awal tadi. Ini daripada Sonia. Sonia berkongsi. Apa khabar, Casey? Selamat tengah malam. Selamat tengah malam, Sonia. Saya ingin berkongsi pengalaman ketika saya menetap di rumah kakak ipar saya selama seminggu. Ini kerana ibu dan ayah saya telah pun balik ke kampung atas sebab-sebab tertentu. Rakan rapat ayah saya ada kemalangan. Jadi ibu telah pun pulang ke kampung lah selama seminggu. Dan saya ni memang penakut nak duduk rumah seorang diri. Kerana kata Sonia, saya adalah satu-satunya anak dalam keluarga. Jadi saya pun tinggallah rumah makcik saya ni lah, kata beliau. Dan pengalaman yang tak dapat dilupakan ini pengalaman yang tak dapat dilupakan ini berlaku apabila saya menetap di rumah makcik saya. Salah sebut tadi, minta maaf lah. Kata Sonia, waktu malam saya tidur di salah sebuah bilik. Dan bilik yang saya tidur ni adalah bilik bekas arwah ibu makcik saya, iaitu nenek saudara saya yang juga tinggal serumah dengan mereka. Malam-malam hari sedang saya tidur untuk beberapa hari, Casey, saya rasakan macam ada orang bergendang bawah katil. Betul, saya terbangun waktu malam, macam dari bawah katil tu ada orang deng hentak beberapa kali dan bergendang. Jadi bila saya bangun ni, saya tiba-tiba rasakan macam katanya di sini benda tu macam berhenti seketika lah. Saya tidur balik. Kemudian akan rasa bergendang dan selalunya untuk beberapa hari itu saya ingatkan saya bermimpi, kata Sonia. Sampailah pada satu malam, pada minggu yang sama, hari Khamis malam Jumaat. Saya terjaga dari tidur kerana gendang yang sama, bunyi yang sama
terbangun, saya istighfar dan kemudian saya turun dari katil. Terasa tekak ini haus, saya ke dapur lah rumah makcik saya. Semua gelap. Kalau rumah saya waktu malam, ruang tamu dan lampu dapur pasti akan dibuka sampai ke pagi. Sebab saya memang penakut. Tapi ini rumah orang, Casey, nak buat apa? Saya keluar perlahan-lahan. Saya sampai di depan ruang tamu, saya buka lampu ruang tamu. Kemudian masuk dapur, buka lampu dapur. Cari air, saya minum segelas air. Dan kemudian kembali ke bilik saya. Dalam perjalanan, Casey, dari dapur, pendengar Ria 897. Kata Sonia, dalam perjalanan dari kawasan dapur menuju ke ruang tamu, sebab saya nak matikan dulu lampu di ruang tamu, saya akan jalan depan bilik yang saya tidur. Terperanjat apabila saya ternampak ada nenek tua sedang baring di bawah katil. Casey, sumpah saya nampak sesuatu, tetapi benda itu hanya sekali pandang. Bila saya pandang sekali lagi, dah hilang kelibat wanita, perempuan, nenek tua yang baring di bawah katil yang saya tidur pada malam itu. Saya dah tak tahu nak buat apa. Nak ketuk pintu bilik makcik yang sedang tidur, saya malu, Casey. Nak ketuk pintu bilik abang saudara saya pula, saya pun malu. Jadi oleh kerana saya dah takut sangat-sangat, saya duduk di ruang tamu, di sofa dalam keadaan terang benderang. Sedang saya duduk, saya dengar orang buka pintu. Saya toleh belakang, nampak makcik saya keluar dari bilik. Saya pun bangun dari sofa. Saya panggil Cik Nah, Cik Nah. Bila Cik Nah masuk dapur, saya ikut. Kemudian saya sampai di dapur. Tak nampak Casey makcik saya masuk dapur. Dapur gelap, tandas, langsung tak ada orang. Malam tu saya terkena gangguan. Saya tak pasti apakah yang saya nampak. Oleh kerana dah terlampau takut, menguasai rasa segan, saya ketuk pintu bilik makcik saya. Cik Nah, Cik Nah, Cik Nah, buka pintu. Makcik saya bangun dan tengok saya dalam keadaan ketakutan. Dia tanya, kenapa ni dengan kau, Sonia? Saya ceritakan dan makcik saya temankan saya. Makcik saya sendiri pun takut nak tidur bilik itu pada malam ini, maksudkan sampaikan kami tidur di ruang tamu berdua. Pengalaman saya, peristiwa yang tak dapat saya lupakan, bukan berakhir di sana. Setiap kali kalau saya pergi ke rumah makcik ataupun bermalam di sana, pasti saya akan kena gangguan yang sama. Akhirnya makcik saya telah pun mengalihkan katil tersebut ke sudut yang lain. Almari ditolak tepi, katilnya digerakkan ke kanan, barulah kisi gangguan itu mula hilang. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Sonia, pendengar Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, terima kasih bagi anda yang setia bersama saya. Terima kasih bagi anda pendengar-pendengar di Singapura, yang berada di Malaysia, yang berada di luar Singapura, mungkin sejauh England, mungkin di Amerika, di Australia, mungkin di Dubai, di Kuwait, di Norway, di mana saja anda berada. Mungkin ada juga pendengar-pendengar di Batam, di Brunei. Apa khabar semua orang-orang Brunei? Ya, Auda, bagus, sihat. Dan terima kasih kerana memilih rancangan Misteri Jam 12 di Ria, stesen Mediacorp, sebagai stesen hiburan anda setiap malam. Dengan adanya internet lah dapat kita bergabung setiap malam di udara dan dapat kita berkongsi pendapat pandangan di Facebook Ria 897, juga di Facebook DJ Casey. Dan anda juga boleh kirimkan SMS kepada saya dengan kodnya Club KLUB, jarak nama kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Anda juga boleh hubungi saya di 669-11897. Saya akan berehat seketika dan akan saya kembali sebentar nanti dengan lebih banyak kisah-kisah misteri. Dan bagaimana teman-teman, kalau sudah bersedia, kita akan kembali sebentar nanti dan kita nikmati beberapa lagu yang telah pun disenaraikan untuk malam ini, pada malam ini, untuk anda semua. Kita nikmati lagu berikut ini dan sebentar nanti ada beberapa kisah dan mungkin anda beritahu saya lah kisah apa yang anda nak dengar. Saya cuba periksa, kalau ada simpanan kisah itu dalam email saya akan ketengahkan. Tak kisahlah kisah tentang pocong ke, kisah tentang gangguan dalam rumah, kisah tentang penunggu, kisah tentang mungkin Bermuda Triangle, kisah tentang apa jualah yang misteri. Tak semestinya seram. Perkara-perkara misteri anda beritahu saya ketika saya sedang putarkan lagu ini. Mungkin bolehlah saya cari buat rujukan dan akan saya kembali dengan pertanyaan-pertanyaan anda. Tapi ini semua yang saya dapat di internet dan saya cuba bacakan untuk anda semua, ataupun yang ada kiriman-kiriman email yang masih saya simpan. Kita akan kembali sebentar nanti terus bersama Ria 897 FM Misteri Jam 12. Pendengar Ria
7 FM, kita akan teruskan dengan kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 berteman dengan saya, Casey. Dan sebenarnya saya dah cuba berkali-kali dan akhirnya saya berjaya. Dan bersama dengan saya pada malam ini, tak lain tak bukan, kita ada teman saya yang dah cuti selama 2 minggu. Cuti tak nak bercakap. Setelah pujuk rayu, setelah slow talk, setelah macam-macam cara lah, dipanggil apa lagi, bawa berunding, akhirnya beliau nak bersuara. Apa khabar Zah Ismail? Khabar baik, Casey. Selamat malam. Ya, dan Zah Ismail ada kisah misteri pada tengah malam ini. Dan awal tadi, mungkin Zah yang sedang duduk di luar tadi cuba dapatkan mood misteri jam 12. Ada terdengar kisah yang dikatakan seorang abang nama Encik Mahmud telah pun melepaskan hajatnya sembarangan. Jadi pernah anda dengar tak orang-orang yang melakukan sesuatu dan kemudian backfire lah, terkena pada dirinya sendiri apabila hajat yang dibuang tu datang balik, membengkakkan pada bahagian-bahagian tertentu tubuh badan lah. Memang pernah, Casey. Rasa-rasanya ni bukan pertama kali saya dengar. Bukan saja benda tu bengkak, tapi pada rasa saya ni ada rakan saya pernah terlanggar. Bukan melepaskan hajat tapi terlanggar suatu, orang kata tu satu pemberian yang telah ada di bawah lantai, tertendang, lantas kakinya bengkak. Jadi berhati-hatilah, kalau kita jalan tu harus pandang, jangan tengok sembarangan. Baik, kita akan teruskan kisah yang diketengahkan oleh Zah. Tapi sebelum itu, Zah, sini ada kiriman SMS yang mengganggu perhatian saya. Datangnya daripada Kak Muna. Kak Muna tanya, Casey mana Zah? Ni Zah dah datang balik ni, Dan dia tanya apa khabar Casey, dan kalau Casey tak keberatan boleh berkongsi pengalaman Kak Muna yang pendek, tapi kalau tak seram mohon maaf lah, kata Kak Muna. Kakak tinggal di salah sebuah estet perumahan lama di kawasan Masling, Zah. Kata beliau lah, Dan kata Kak Muna, kisah ringkas ini berlaku apabila beliau terperasan. Pertama kali dalam hidupnya dah duduk di rumah tu 20 tahun di kawasan Masling. 20 tahun. Lama tu. Hanya sekali saja gangguan ini berlaku. Dan gangguan ini berlaku pada awal tahun ini. Mungkin bulan Januari lah, baru jugalah. Kakak ternampak macam ada orang di tingkap. Sedang berdiri. Dan waktu itu jiran sebelah kakak merupakan bangsa Cina, baru saja kematian. Dan bila ternampak orang tersebut, kakak tiba-tiba terhenti seketika menjadi takut. Kakak pejam mata dan istighfar berkali-kali. Kemudian buka mata perlahan-lahan, susuk tubuh yang berdiri di tingkap hilang begitu saja. Kata Kak Muna, terima kasih dan maaf kalau kisah tak seram, tapi itulah yang kakak nampak di rumah Masling. Jadi Zah, mungkin? Tadi bila kita tak apa. Apa dia Zah? Tak ada. Cakap apa? Apa dia? Tadi bila anda tengah kita tak apa. Cakap je lah. Zah. Apa? Tadi bila anda tengah cerita tu, kat sini kan cermin mata saya kan, ada orang kata tu reflection kan, ada berkilau sikit. Betul, ni saya betul. Kau ni baru aku nak jemput kau cerita. Alamak. Kalau tadi saya duduk lama sikit agak luar. Serius. Saya terberhenti tau. Bukan apa. Saya tahu, saya pun terganggu juga. Tiba-tiba awak angkat tangan suruh saya berhenti bercakap. Saya bukan apa tak nak melepaskan kata-kata yang pernah saya lepaskan 2 minggu lalu. Jadi saya angkat tangan, saya kontrol ni. Ini tak apa. Zah, boleh tak Zah? Boleh. Boleh. Okey, Zah akan cuba bacakan kisah. Harap-harap tak apa-apa lah. Buka lah cermin mata tu. Buka cermin mata buta. Apa khabar para pendengar Misteri Jam 12? Dan saya akan bacakan pada kali ini sebuah kisah kiriman email yang telah pun dikirimkan oleh Nick yang berasal dari Johor Bahru. Dan oleh kerana email ini pada asalnya telah diberikan kepada Casey, lantas banyak beliau menggunakan nama Casey dalam email ini, akan saya bacakan seperti apa yang telah beliau sampaikan kepada Casey. Selamat tengah malam Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Panggil saya Nick. Saya berasal dari Johor Bahru dan ada sebuah kisah misteri yang akan saya ketengahkan. Kisah ini berlaku kurang lebih 2 bulan lepas, sewaktu saya dan ayah saya sedang menonton televisyen sambil memasang speaker baru yang telah pun kami beli. Dan maklumlah, kalau anak dan bapa ni dah buat aktiviti bersama-sama, mesti ada saja yang dah diperbualkan. Dan pada malam itu, kita memperbualkan tentang konsep speaker.
Pada ketika itu Casey, kami berada di ruang tamu. Nah, bayangkan ruang tamu kami ini agak besar tau. Ada ruangan utamanya, ada pintu utamanya di hadapan, menghadap kami berdua. Dan bila tengah syok kami berdua ni, saya dan juga ayah saya duduk di hadapan kaca televisyen, duduk layan bola sepak pada masa itu. Saya ternampak di pintu utama saya, di sebelah kiri, di ruang tamu, seperti terbuka gitu pintunya. 2 kali pandang saya lihat balik, di pintu utama tu tertutup balik pintunya. Jadi saya rasa terkejut lah. Dan pada ketika itu ayah saya perasan yang saya sedang fokus ke arah pintu utama. Beliau pun tanya kepada saya, "Nick, buat apa tu?" Tak adalah pak, saya ni macam nampak pintu sebelah kiri ni kejap terbuka, kejap tertutup. Saya cakap pada beliau sambil tunjukkan ke arah pintu utama. Ayah saya pun kata, mana ada, dari tadi dah tutup . Selang beberapa minit Casey, apa yang saya nampak mungkin anda tak percaya, tapi inilah hakikatnya. Pintu saya di sebelah kiri itu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Dan pintu itu buka dan tutup bukan dengan kuat tau. Dia buka tutup sedikit-sedikit saja, sipi-sipi. Sekejap tersilap buka, lepas tu tertutup balik, seolah-olah bermain-main dengan saya. Dalam pada itu, bila saya pandangkan hala saya ke arah pintu, saya ternampak sesuatu makhluk berwarna putih sedang berdiri di sebalik pintu utama, sedang memandang ke arah saya di celah-celah antara pintu dan juga ruangnya. Nah, anda bayangkan saya berada dalam keadaan yang kejung, takut melihat pintu tersilap buka dan tutup. Dan bila terbuka sedikit, nampak kelibat makhluk putih di sebalik pintu. Saya kembali toleh ke arah ayah. Ayah pada ketika itu sedang kusyuk menonton televisyen, langsung tak perasan apa yang telah saya nampak. Dan pada ketika itu saya toleh kembali ke arah pintu utama. Makhluk itu sudah hilang Casey. Saya beriktifar, astaghfirullahalazim. Saya halangkan pandangan saya semula ke televisyen. Dan selang beberapa saat teruja saya kembali pandang ke sebelah tepi untuk melihat sama ada makhluk tadi masih ada ataupun tidak. Dan pada kali ini saya perlahan-lahan cuba mengalihkan pandangan saya ke arah pintu yang awal tadi terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Dan tiba-tiba makhluk yang pada awalnya tiada Casey kembali muncul. Tapi pada kali ini saya sangat-sangat takut melihat makhluk tersebut bukan lagi berdiri Casey, tapi merangkak seolah-olah nak masuk ke dalam ruang pintu saya. Saya beristighfar sekali lagi dalam hati berkali-kali. Saya berkata dalam hati, berbisik hati kecil saya ni, aku tak kacau kau. Kau janganlah kacau aku. Bila saya toleh balik, pintu dah pun tertutup. Namun begitu belum habis lagi, terdengar satu bisikan di telinga. Satu bisikan yang amat mengerikan sekali. Dan bisikan ini mengatakan kepada saya, aku bukan nak kacau kau. Aku nak buat kawan aja. Dan itulah pengalaman yang saya tak dapat lupakan sampailah sekarang. Terima kasih, inilah kisah daripada Nick yang berasal dari Johor Bahru. Baiklah para pendengar Misteri Jam 12 sekalian, awal tadi telah pun kita dengar sebuah kisah daripada Nick yang berasal dari Johor Bahru. Macam mana Gizi? Kisah yang menarik dan juga kisah-kisah tentang penampakan ni memang selalulah kita pernah dengar. Pernah terjadi berlaku pada pendengar-pendengar, tapi sejauh mana kebenaran kita tidak pasti Zah. Dan di sini Zah ada satu lagi kiriman SMS yang ingin saya sempurnakan, datangnya daripada pendengar kita yang bernama Melly, berkongsi pengalaman. Assalamualaikum Kisi dan juga Zah Ismail, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, saya sihat dan Zah juga sihat. Saya ingin, kata Melly, berkongsi pengalaman peristiwa yang menakutkan. Dan pengalaman ini berlaku apabila saya sedang mengajar tuition di salah sebuah tuition center di Singapura. Tuition center ini terletak di kolong blok. Jadi tuition center ini terletak di salah sebuah kolong blok di Singapura, iaitu di kawasan Jurong.
Aha. Jadi apa yang berlaku? Saya sedang mengajar murid saya. Waktu tu sekitar pukul 9 malam. Kelas habis pukul 9.30. Awal tu. Dan seorang anak murid saya yang duduk di tepi tingkap. Dia seolah-olah distracted. Ada benda ke mengganggu beliau. Dan beliau adalah seorang pelajar perempuan. Dan kelas yang saya ajar adalah kelas darjah 4. Di tuition center di salah sebuah kawasan di Jurong. Jadi pengalaman yang diceritakan oleh beliau ini apabila beliau dapatilah dari jam 8 malam sampai nak dekat habis pukul 9 malam tu, 9.30 habis kan, anak muridnya seolah-olah tak dapat berkonsentrasi. Setiap kali kalau dia sedang mengajar, seorang anak murid perempuan ni katanya, Melly kata akan memandang ke arah luar tingkap. Jadi akhirnya dia pun tanyalah depan kelas. Dia tanya pada anak muridnya, namanya Sasha. Sasha, dalam bahasa Inggeris lah, saya terjemahkan bahasa Melayu. Apa awak tengok kat luar tu? Awak boleh beri perhatian dalam kelas tak? Lepas tu Sasha toleh tengok cikgunya lah. Lepas tu dia diam. Dan kemudian macam biasalah, cikgunya ajar lagi, teruskan mengajar. Dan katanya di sini, setelah itu saya dapati anak murid saya masih lagi tengok pandang di luar. Jadi saya marah dia lagi. Kata Melly, Sasha, can you please concentrate in my class? Katanya jangan pandang luar, jangan, biasalah guru marah anak murid macam itulah. Beri perhatian dalam kelas. Apa yang berlaku, KC dan juga pendengar Ria 897 FM? Inilah pengalaman yang menyeramkan. Jam 9.30 malam. Jadi Sasha nak balik keluar dari kelas. Cikgu kata, Sasha, awak nanti dulu, yang lain boleh balik. Jadi Sasha ni stay back lah. Cikgu pun tanya, kenapa dengan awak? Dari tadi saya cakap dengan awak, concentrate dalam kelas. Dari tadi awak tengok kat luar. Awak tengok apa kat luar? Awak cakap dengan saya, awak tengok apa? Sasha diam. Tak nak menjawab, diam. Biasalah anak murid, diam. Now you tell me, apa yang awak tengok kat luar ni? Diam. Apa yang awak tengok kat luar? Cikgu, dia tepi cikgu. Kata Melly, Casey, bila anak murid kata cikgu dia tepi cikgu, bulu roma saya meremang, Casey. Saya terdiam. Sasha, it's not funny, okay? Apa yang awak tengok dekat luar? Waktu itu saya sedang pakai shawl. Saya lilit di kepala saya. Saya boleh rasa orang tarik shawl saya. Rentap, Casey. Saya terus hilang rasa marah tu menjadi takut. Saya kata, Sasha, awak balik sekarang. Saya keluar daripada classroom. Saya orang terakhir, kata Cikgu Melly, nak tutup pintu. Saya tutup tingkap semua. Saya tutup pintu tuition center. Baru nak tutup terperanjat dalam kelas, sebelah belakang ternampak ada seorang perempuan sedang duduk pandang ke bawah. Saya terkejut dan keesokan harinya saya ada satu kelas. Saya terpaksa ambil cuti sakit sebab saya dah tak tahu macam mana nak berdepan dengan kelas tersebut. Terima kasih, Casey, dan selamat tengah malam. Jadi saya Ismail, kisah yang dikirakan oleh seorang guru tuition lah, guru kelas tambahan ni, bernama Kak Melly, yang mengajar seorang anak. Anda juga pernah memberi kelas tambahan tuition? Memang pernah. Sebab tu saya amat terkesan sekali bila anda tengah memberikan komentar ataupun peristiwa tu. Saya dah tak macam mana nak berbual pula. Memang ada kadang-kadang dalam kelas anak murid yang akan tengok luar, tak beri perhatian. Dan seolah-olah hari itu dia terganggu lah emosinya. Dan bila Cikgu Melly kata, awak stay back. Kena nak marah, nak kasi nasihat ni. Awak tengok apa kat luar? Tengok apa kat luar? Murid diam, tak nak cakap. Awak cakap tengok apa? Cakap, cikgu dia kat tepi cikgu. Macam mana saya nak maintain cool sebagai guru? Betul takkan cikgu nak histeria kan? Itulah. Jadi kalau anda mendapat murid sedemikian, Nenza, awak marah anak murid awak, tiba-tiba anak murid awak ni serius, tak buat lawak sebab dari tadi pun dia kelihatan macam terganggu emosinya. Kemudian, benda tu kat tepi cikgu. Apa anda buat, Zah? Yang pertama dan utama, saya tak akan berada dalam kelas bila saya tanya soalan tu. Saya dah dekat luar dah. Either dalam staff room atau bersama lingkungan rakan-rakan. Baru saya tanya. Itu number one, no, tak akan tanya tu. Okey, kita akan teruskan kisah. Memang seram. Terima kasih pada Melly. Kisah yang menarik, kiriman SMS yang telah pun saya sampaikan dalam rancangan Misteri Jam 12. Kita teruskan kisah bersama dengan Zah Ismail. Ini tentang apa, Zah? Baiklah, ini adalah kisah kiriman daripada Awang yang menceritakan tentang pengalaman beliau sewaktu bekerja di Changi Airport, Terminal 1. Malam para pendengar Misteri Jam 12 sekalian. Pada kali ini saya akan bacakan kiriman email daripada Awang
yang menceritakan pengalaman beliau sewaktu bekerja di Changi Airport Terminal 1. Dan oleh kerana email ni sekali lagi telah diberikan awalnya kepada Casey, akan saya bacakan seperti mana beliau kirimkan pada beliau. Selamat malam Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Dan rasa-rasanya nama saya Awang ni ingin saya katakan bahawa rasa-rasa benda-benda halus ni kalau nak kacau orang, tak kira tempat atau berapa ramai orang yang akan berada bersama kita. Itu yang saya belajar sewaktu menjalani tugasan saya di Changi Airport Terminal 1. Cerita saya macam ni. Bermula pada satu malam di masa itu saya bertugas untuk shift malam. Dan ketika saya bertugas ni, saya bersama 5 kawan saya yang lain. Semuanya tengah berehat lah sementara menunggu pesawat kami yang bakal kami kerja di atas. Tengah berehat tu kami biasa berehat sambil mengisap rokok, minum kopi di belakang salah satu bangunan di Terminal 1. Dan sekiranya anda pernah pergi ke Terminal 1 di sebelah belakang bangunan tersebut, mungkin anda akan dapat melihat bahawa tempat itu tak ada banyak benda. Ada berapa pelet-pelet kosong dan kerusi-kerusi yang hendak dibuang. Ibaratkan seperti stor sementara lah, yang mana mereka akan meletakkan barangan yang terpakai untuk dibuang di sana. Jadi tempat itu juga dalam keadaan yang gelap dan dalam rangka renovasi. Sedang kami berlima ni asyik berbual-bual. Tiba-tiba Casey, kami terhidu bau wangi yang amat sangat. Kami berenam ni saling pandanglah, memandang antara satu sama lain. Siapa ni yang pakai minyak wangi ni? Tiada seorang pun yang berani menegur tentang bau ketika itu. Dan saya cuba memerhatikan di sekeliling kawasan tempat tersebut, termasuk di sebelah bawah, di atas, di siling, yang mempunyai banyak saluran pipe. Dan dalam hati saya berkata, hei, manalah tahu si dia sedang bertinggi memerhatikan kami. Itu yang saya fikirkanlah. Dan oleh kerana kami dalam keadaan ramai, 5 orang berada di sana, saya menjadi berani, Casey. Saya berani pada ketika itu kerana ramai. Kalau apa-apa pun takkan si dia nak terkam kami semua kat sana. Itu yang saya fikirkan. Jadi saya memberanikan diri, lalu bertanya tanpa segan silu. Dengan kuat saya tanyakan pada rakan-rakan saya, "Hey, korang bau wangi tak? Macam bau bedak Cina lah." Kawan-kawan yang ada di sana, yang lain pun mengiyakan pertanyaan saya. Dan mereka katakan, "Takkanlah pakai bedak Cina, pakailah Ferragamo ke DNC ke." Kami pun ketawa beramai-ramai, Casey. Yalah, kami dalam kancah yang amat berani pada ketika itu, ramai kan? Sedang kami ketawa tu, Casey, betul-betul di atas kami, di sebelah celah-celah pipe. Tak tahulah saya, Casey, itik ke angsa yang bangau yang meneriak. Saya terdengar suara di sebelah kanan atas, di celah-celah pipe, meneriak seolah-olah membuat satu bunyi itik. Lalu keluar, terbang terus ke runway dan terus lesap, Casey. Besarnya saya anggarkan binatang tu seolah-olah seperti sebesar budak yang berumur 5 tahun. Warnanya saya dapat lihat sebelum ia pergi terbang. Warnanya amat putih sekali. Dan kami berenam terus terdiam, terpaku, menyedut rokok di genggaman tangan kami yang ketika ini bergetar-getar. Tadi awalnya berani, sekarang dah takut pula. Dan itulah pengalaman saya ketika bekerja di Changi Airport Terminal 1. Dan sekian terima kasih. Dan harap-harap budak kerja kat airport yang bersama saya ketika malam itu mendengar cerita saya ni dan mengimbas kembali pengalaman kita memperkecilkan si Cik Kak. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada Zah Ismail dengan kisah tadi yang berlaku di salah lapangan terbang di salah sebuah kawasannya lah. Dan kisah yang diceritakan oleh siapa tadi? Oleh Awang. Dan Zah Ismail akan semak kiriman email yang lain dan saya akan teruskan bersama anda dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Dan sementara Zah semak email, saya akan terus ketengahkan kisah berikut ini kepada anda semua. Mendengar Misteri Jam 12, kisah-kisah yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12 mungkin ada yang memang benar-benar berlaku, mungkin ada yang tidak.
Apa yang boleh saya nasihatkan kepada anda semua supaya jangan kita percaya dan terikut-ikut dengan apa jua kisah pengalaman yang disampaikan. Kisah berikut ini yang ingin saya ketengahkan. Kita dari Singapura, kita sekarang ini terus pergi ke seberang tambak di Malaysia. Pendengar yang bernama Asnida berkongsi peristiwa beliau. Dan kisah yang Asnida kirimkan, pengalaman beliau adalah ketika beliau ini menetap di salah sebuah rumah kampung. Tapi sekarang dah berpindah, kata Asnida. Sekarang ini beliau dah berpindah ke rumah yang lain lah, iaitu di bahagian bandar di Johor Bahru. Sebelum tu saya tinggal di Segamat di sebuah rumah kampung yang agak lama kisi. Pendengar yang Asnida ingin kongsi bersama dalam kiriman email yang diketengahkan ini berlaku. Ini berlaku lebih kurang 2 tahun sebelum beliau berpindah. Tapi tak tahulah, beliau tak beritahu tahun bila perkara ini berlaku. Tapi 2 tahun sebelum Asnida, ibu dan ayahnya berpindah. Katanya, saya tinggal di salah sebuah kampung di kawasan Segamat. Dan kisi kampung yang saya diami ini ramai juga penduduk yang telah pun berpindah. Mungkin pindah ke tempat yang lain. Ada juga yang telah pun membina hidup yang baru di kawasan bandar di Johor Bahru. Pengalaman saya 2 tahun sebelum kami berpindah, mula ada gangguan. Bila kampung saya mempunyai penduduk yang menetap di kampung itu, semakin hari jumlahnya semakin sedikit. Jadi mungkin seperti contoh, sebelum ini jumlah penduduk kampung tu lebih kurang dalam 3-4 ribu orang, ya, kampung yang kecil. Dan makin hari makin kurang lah, mungkin jadi 800-500 penduduk saja dalam kampung tersebut. Dan dari situlah mula berlakunya gangguan. Kenapa mula berlakunya gangguan, kata Asnida? Ramai penduduk kampung di Segamat, di salah sebuah kampung, saya tak nak sebutkan namanya, kerana ramai penduduk kampung ni mulanya bila mereka masih muda, masih bersekolah, sekolah menengah, kemudian dah naik ke peringkat pengajian tinggi dan sebagainya, menetap dengan ibu dan nenek mereka. Setelah orang tua ni meninggal, nenek mereka meninggal, rumah kampung tu rumah milik arwah nenek ataupun arwah ibu, arwah ayah, kata Asnida. Setelah orang-orang dalam rumah ni meninggal, mungkin ibu, ayah, nenek, mereka mengambil kesempatan untuk berpindah, mendapat hidup yang baru, peluang pekerjaan yang baik di bahagian bandar. Jadi rumah tu terbengkalai. Bila ada penduduk-penduduk yang nenek mereka, ibu atau ayah mereka adalah pengamal sihir, pengamal ilmu-ilmu perubatan tertentu, berpindah, rumah itu dibiarkan terbengkalai begitu saja. Jadi bila rumah terbengkalai, barang-barang harta pusaka peliharaan tuan rumah ini tidak dijaga, tidak diberi makan, maka itulah berlakunya gangguan. Jadi 2 tahun sebelum Asnida dan keluarga berpindah, inilah pengalaman yang menghantui kampung yang disebutkan di kawasan Segamat. Kerana banyak rumah terbengkalai. Kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897, selamat malam Kisi dan juga pendengar-pendengar rancangan MJ12. Saya Asnida, saya penggemar dari Johor Bahru, suka dengan rancangan Kisi. Saya tak perlu sebutkan kisah lebih panjang tentang pengalaman Asnida sebelum ini. Jadi anda dah tahu sedikit sebanyak gambaran kisah kenapa kampung itu menjadi tumpuan gangguan. Kisah Asnida, tengah malam saya sedang tidur dengan ibu dan ayah. Ayah dan ibu tidur sebilik, saya mempunyai bilik saya sendiri. Saya merupakan anak tunggal dalam keluarga. Apabila tengah-tengah malam, Kisi, atas atap zinc rumah kami dengar bunyi orang berlari. Kuat sangat. Jadi saya terbangun. Saya keluar dari bilik. Saya nak menuju ke arah bilik ibu dengan ayah. Mereka juga terbangun buka pintu. Kemudian ayah saya keluar rumah nak tengok apa yang berlaku yang ada di atap rumah kami. Jadi pendengar Misteri Jam 12, ayah saya keluar dengan membawa lampu suluh, kata Asnida. Ayah tidak membenarkan saya dengan ibu keluar. Ayah menyuruh kami berdua duduk di dalam rumah, jangan ikut. Jadi bila ayah keluar, beberapa minit kemudian ayah masuk dalam rumah, tutup semua tingkap. Asna, kau dah tutup tingkap dapur belum? Kau tutup tingkap dapur, pintu dapur semua tutup. Bang, kenapa bang? Kenapa bang? Aku suruh tutup, jangan banyak tanya. Saya dengan ibu saya, Kisi, kata Asnida,
Saya dengan ibu menggelacat tergopoh gapah, tutup semua tingkap pintu dapur yang ada. Kemudian ayah saya, "Ida, malam ni kau tidur dengan ayah dengan ibu. Kau faham tak?" Ya. Tercungap-cungap, jantung saya berdegup-degup, tak tahu apa yang berlaku. Isteri iaitu ibu saya masih bertanya pada suami, "Bang, kenapa bang kat luar?" "Awak jangan banyak tanya boleh tak? Awak jangan banyak tanya boleh tak? Awak tidur sekarang." Saya perasan bila ibu dengan saya sedang tidur di atas katil, ayah saya tak nak tidur, duduk di atas kerusi dalam bilik. Saya sempat toleh tengok ke arah ayah. "Ayah tak tidur ke?" "Idang, kau tidur, kau jangan banyak cakap." Sepanjang malam Kisi, saya tidur terbangun, bunyi orang berlari bertapak atas zinc rumah kami masih kedengaran. Keesokan harinya, saya pergi kelas mengaji. Kisi, sedang mengaji, salah seorang teman rakan mengaji saya mengatakan, ada beberapa penduduk kampung menceritakan di atas zinc rumah mereka ada Pontianak. Saya dengar, saya terperanjat. Pendengar Misteri Jam 12, saya pendekkan kisah Asnida yang kirimkan pada saya. Setelah saya mengaji solat isyak di rumah guru mengaji yang terletak agak jauh dari rumah saya, kami semua murid-murid, pelajar-pelajar pulang ke rumah masing-masing. Setelah solat isyak, saya pun pulang. Dalam perjalanan sekitar 8:45 malam nak pulang ke rumah, saya perasan atas zinc bumbung rumah saya ada perempuan sedang berdiri tegak, berpakaian serba putih, rambut panjang. Bila saya nampak, saya istighfar. Saya nampak dari bawah ayah saya sedang berdiri sambil memanggil saya. Saya lari macam hidup saya akan tamat Kisi. Sampai depan rumah, ayah saya memeluk saya, selawat di telinga kiri dan kanan, kemudian suruh masuk ke dalam. Rupa-rupanya Kisi, seperti saya katakan awal tadi, ramai penduduk kampung yang dah mula hidup yang baru di bandar meninggalkan harta pusaka, peliharaan polong, pontianak, hantu pocong, toyol, semua ada di kawasan kampung. Tapi yang saya nampak hanyalah seorang gadis berdiri atas atap rumah saya. 2 tahun kemudian, gangguan berterusan. Setiap malam kedengaran benda berlari di atas. Saya juga pernah nampak ada kepala di tingkap bilik ibu. Dan Alhamdulillah, kata Asnida, ibu dengan ayah telah pun buat keputusan untuk berpindah ke bandar setelah menguntung sedikit, meraih keuntungan sedikit dalam perniagaan kecil-kecilan. Dan itulah peristiwa pengalaman. Kalau kisah sebut segamat kampung ... ini, pasti ramai penduduk-penduduk tempatan kenal dengan tempat yang disebutkan. Terima kasih. Selamat tengah malam, Kisi. Zai Ismail, anda dengar kisah tadi dari Asnida, pendengar dari seberang. Dari awal tadi saya dengar. Hai. Seperti yang kita tahu, mungkin ia berlaku di Malaysia. Mungkin yang duduk di kampung tu adalah datuk nini, dan datuk nini mungkin ibu merupakan mereka yang memeratikkan ilmu-ilmu tertentu lah. Ilmu memuja ke, pelihara saka ke. Jadi bila anak-anak dah dewasa ni, dah terpengaruh dengan zaman moden, dah tak nak mewarisi apa yang diajar oleh datuk nini, abah dengan ibu ni. Jadi bila mereka orang-orang tua dah meninggal, aku rasa aku nak pindah ke bandar. Nak bina hidup baru, nak ada rumah sebuah dan sebagainya. Jadi barang-barang ni ditinggalkan terbengkalai macam tu saja. Dan penduduk-penduduk lah seperti Asnida dan rakan-rakan yang lain yang masih lagi tinggal di rumah tersebut akan diganggu lah. Sebab apa? Barang yang dipelihara tak ada tuan. Itu yang membuat saya runsing ni, Kisi. Macam mana beliau boleh bertahan sampai 2 tahun tinggal macam itu? Kadang-kadang macam tu lah, Zah. Kadang-kadang ada orang ada kemampuan lebih, bolehlah pindah cepat-cepat. Kalau tidak, haruslah berdepan lah. Macam juga mereka yang sekarang ni berada di luar negeri. Macam mana boleh tinggal negeri, perang sana, perang sini. Tak ada pilihan. Jadi
Kalau anda Zah mendapat jiran, anda tahu jiran sebelah ni merupakan seorang pengamal lah ilmu-ilmu tertentu. Kemudian nenek dah meninggal, anaknya terus pindah tak nak duduk rumah tu lagi. Ditinggal lah apa jual harta pusaka. Dan anda tahu dalam rumah tu ada gangguan, pernah nampak walaupun rumah tu kosong. Apa anda buat? Mungkin saya tak akan tinggal kat kampung lagi. Saya terus berhijrah ke bandar. Tak apalah, mak bapak kalau boleh tahan, tahanlah. Saya tak boleh tahan. Minta ampun. Ke bandar terus. Itu maksudnya awak punya iman tak kuat, Zah. Baiklah para pendengar Misteri Jam 12 sekalian. Kini saya akan membacakan sebuah email hasil kiriman daripada Pearl yang tinggal di Singapura. Dan juga seperti kisah-kisah lain yang telah pun saya bacakan awal tadi, kisah ini juga telah pun dikirimkan untuk pembacaan Casey dan akan saya bacakan seperti mana beliau kirimkan. Assalamualaikum Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam. Nama saya Pearl dan kisah saya ini berlaku 6 tahun yang lalu apabila saya hamil dengan anak yang pertama. Dan sebelum saya dapat tahu yang saya hamil ni, saya ni jenis satu one kind Casey. Saya suka melepak bersama teman-teman sehinggalah kelewat malam. Dan pada ketika itu, umur saya masih lagi muda, mak selalu kasih pesan. Kalau balik lewat malam, jangan lupa, tak kira pukul berapa pun, masuk rumah mesti lebih dulu, terlebih awal, pusing belakang. Sebab benda-benda halus yang kita tak nampak, tak ikut kita masuk sekali. Jadi penting perlu pusing belakang dahulu. Saya ni memang buat apa yang telah pun mak pesankan kepada saya. Cuma pada satu kali ni Casey, tiba di rumah, saya tak pandang ke belakang. Saya buka pintu gate, masuk terus, meluru masuk. Dan pada ketika itu, tiba di rumah, pintu, televisyen, lampu rumah saya, semuanya dibuka. Apabila saya masuk ke dalam rumah, saya nampak adik kecil saya ni, saya ada seorang adik kecil, baru berusia 5 tahun, sedang menangis di ruang tamu. Beliau keseorangan di sana, ketakutan dan bertanya. Saya tanyalah kepada beliau, Rudy, kenapa ni nangis-nangis malam-malam ni? Adik saya kata, sambil menunjuk-nunjukkan ke dalam bilik, Kakak, ada dalam bilik Rudy, ada Pontianak kakak. Dia panggil Rudy masuk, tapi Rudy tak masuk. Rudy takut. Ibu saya pada ketika itu berada dalam dapur. Terdengar adik saya bercakap begitu. Terus beliau memaki hamun benda itu yang berada dalam bilik. Saya langsung tanya kepada adik sekali lagi, Di cakap betul-betul, Di nampak apa sebenarnya? Adik saya melihat dengan mata yang ketakutan ke arah saya merenung tajam. Dan dapat saya rasakan ketakutannya. Beliau menjawab, Kakak, Di nampak kak betul ada perempuan kak. Muka dia tak lawa, mata dia terkeluar kak. Dipendekkan cerita Casey, saya tak lagi tidur dalam bilik tidur tersebut kerana takut penampakan si Rudy ini berlaku pada saya pula. Kami sekeluarga, saya, ibu serta adik, semuanya tidur di ruang tamu dah macam sardin PC. Pada satu malam tu, bayangkan saya masih lagi dalam keadaan hamil. Waktu saya tengah tidur di ruang tamu, saya tersadar. Tapi antara sedar atau tidak, di tepi saya melihat, di tepi perut saya Casey, ada kepala perempuan. Rambutnya kusut masai, tapi saya tak nampak wajahnya. Kelibat susuk badannya sama seperti apa yang Rudy telah katakan awal tadi. Benda itu lalu menoleh ke arah saya dengan perlahan-lahan, dan saya pada ketika itu kejung. Bayangkan masih lagi terlantar di atas tilam di bawah lantai, dalam keadaan perut saya buyut, masih lagi mengandung anak pertama. Benda tu berada di sebelah tepi perut saya.
perlahan-lahan memandang ke arah saya, Casey. Dan benda tu berkata, anak lelaki ni bila dah keluar, mati. Dan terus sejurus selepas melafazkan kata-kata itu, Casey, benda itu terus hilang. Saya terus tersadar. Keesokan harinya saya ke KK untuk pemeriksaan anak dalam kandungan. Alhamdulillah, sudah selesai check up, saya ke kantin untuk makan tengah hari. Dan saya rasa ada orang seperti menggosok perlahan-lahan di tubuh saya ketika saya sedang makan makanan saya. Saya ternampak dari jauh seorang apik dan cucunya. Dan dalam fikiran saya, takkanlah apik ni nak raba aku. Saya teruskan sesi makan, tapi saya masih ingat lagi perasaannya bagaimana diraba seluruh tubuh, tapi tak ada orang kelihatan. Ketika sampai di rumah, Casey, sedang saya rehat bermain laptop. Pada malam hari, saya sedang berehat, duduk di atas sofa. Saya terperasan seperti tubuh saya diraba sekali lagi. Sama seperti perasaan yang saya alami ketika makan tengah hari awal pagi tadi. Dan kebetulan saya hendak buang air kecil. Saya teruslah masuk ke tandas, tidak tutup pintu. Dalam keadaan takut, kan? Terasa seperti ada orang meraba, tapi tak ada orang di sebelah. Takut juga kalau terjatuh dalam toilet, kandungan tu nanti diapa-apakan. Dan apabila saya hendak beristinja, sempat saya menoleh ke arah pintu dan ternampak, Casey, satu makhluk yang besar berwarna putih berdiri tercegat kat sana sedang memerhatikan saya. Dan anda bayangkan, hanya lampu tandas saja yang ternyala. Lampu dalam dapur semuanya sudah pun tertutup. Jadi keadaan di luar tandas gelap. Namun begitu saya nampak dengan jelas, Casey, makhluk tersebut merenung tajam ke arah saya. Walaupun saya tak dapat melihat dengan jelas wajahnya. Dan pada ketika itulah terus saya pitam. Dan bila sedarkan diri, ibu berada di samping saya di bilik tidur utama. Dan sampai sekarang saya tak tahu benda apa tu, Casey. Dan syukur Alhamdulillah, anak saya selamat dilahirkan. Dan terima kasih kerana sudi membacakan cerita saya ini. Sekian, selamat tengah malam. Dan mungkin kita akan mengambil satu panggilan pada tengah malam ni. Kiranya anda ingin membuat panggilan dan mengisahkan kisah-kisah seram, 669-11897. Anda boleh membuat panggilan sekarang untuk menemui bilik siaran. Halo? Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Radin. Ya, apa kabar Tuan Zar yang ada chronic unseen force yang power? Bagus. Terima kasih, Pak Radin. Ya, ini Pak Radin nak cerita tentang beduk reservoir, ya. Oi, okey, silakan Pak Radin. Ini Pak Radin nak cerita. Sebenarnya Pak Radin dengan satu sahabat Pak Radin, kita bukan paranormal, tapi paranormal kalau boleh, yang siapa-siapa yang bagus, cuba bantu, Ini sebenarnya, rupanya apa yang ada dekat beduk reservoir ni adalah satu panggilan alam yang dipanggil apa tahu? The Suicidal Evil Unseen Force. Ini Pak Adi nak cerita, kalau setiap benda, ada benda kalau dia sudah mengundang satu maut ke satu maut, siapa-siapa kalau pergi ke beduk reservoir, itu tempat riadah yang baik. Tapi kalau boleh, Pak Adi cakap, kalau 3, nombor 1, perempuan yang kurang bersih, nombor 2, laki-laki yang kurang semangat. Casey tahu tak, ini untuk Zat semua, ya. Yang terjadi rupanya Pak Din tengok kronik kes Pak Din jatuh malam atau di siang hari, sebenarnya the dead spirit of the people yang mati dekat situ, Casey, waktu siang atau malam, dorang ada yang dipanggil apa tahu? Invitation force. Invitation force ini suara mengundang yang boleh panggil kita untuk dia seperti dipukau apabila kita lalu di situ. Tapi selalu yang kena ni, Pak Adi nak cerita, bukan sebarang orang. Orang yang masuk dan dipanggil mental depression. Jadi Pak Din tengok ini kes, kenapa? Apa yang ada dekat beduk reservoir ni? Ini Pak Din tak tahu lain orang. Tapi bila Pak Din siasat waktu malam, Pak Din naik seorang sahabat Pak Din punya kawan di kereta. Pak Din cakap, ya Allah, aku ingin nak tengok apa sebenarnya
rupanya Pak Din cakap satu ya. Dia sebenarnya tak kira malam atau siang, kadang-kadang siapa yang tengok di lautan itu, apabila mereka ada mereka ada jiwa depression, diorang akan satu magnetic force yang ada suara dalam kolam itu yang akan bersuara seperti memukau mindset diorang, dan diorang akan terus berjalan pelan-pelan dan akan melintasi air itu seperti like nothing happen, dan akhirnya terjadilah seperti tenggelam yang tak disangka. Jadi untuk Pak Din cerita ya, kalau tempat bukan saja Bedok Reservoir ni, Singapore, we are proud to be Singapore, tempat yang bagus. Tapi kalau dah ada kecelakaan, kalau siapa-siapa bawa anak atau siapa-siapa, jangan lalu ke sana. Ini Pak Din nak cerita dengan Casey untuk Zar. Benda gaib ini Casey, sebenarnya mereka tu boleh scan manusia tu dibelai oleh emosi kronik yang begitu depression. Sebab depression ini, apabila kita dalam keadaan gangguan stres, depression, katakan kalau perempuan-perempuan putus cinta atau you just get a misunderstanding with your guys, jangan pergi ke tepi laut dan jangan pergi di Bedok Reservoir. Ada kalau semangat awak kuat, you can take reservoir itu atau laut tu sebagai ketenangan jiwa. Tapi kalau kita mempunyai mental stress atau kerana kekecewaan kerja atau kekecewaan ini rumah tangga atau baru bergaduh dengan kekasih awak, jangan pergi ke satu tempat yang kita untuk mengundang lamunan pemikiran tanpa kita sedar. Kadang-kadang itu dipanggil, yang dipanggil apa, jiwa kita ni di luar dugaan tak dapat kontrol, dan akan datanglah bisikan halus yang dipanggil. Ini bukan syaitan aja Casey, ini yang dipanggil bisikan halus manusia yang dah malang, the very bad luck spirit that has been dead. Invite dia, remote dia, why not you join me, datang ke tempat ni, kau masuk ke dalam laut ni, kau masuk gini. Jadi siapa-siapa yang sebenarnya rahsia di Bedok Reservoir, Pak Ardin tak tahulah, lain orang punya konsep ilmiah scanning. Jadi yang Pak Ardin tengok scan dalaman, sebenarnya itu tempat ada satu voice spirit yang angker. Orang akan tanpa dia sedar, dia akan melakukan satu suicidal atau pembunuhan diri tanpa mereka sedar, jika mereka ada gangguan stres dan mereka ada macam tengok orang India kena dan berapa orang, dia terus meluru masuk ke gini. Jadi motif yang Pak Hari nak cerita, kalau satu tempat dah ada kecelakaan, Inggeris cakap prevention is better than cure. So whatever the consequence, if you got any problem, you got any chronic mindset atau kena a bit of disheartened or certain personal problem, jangan pergi satu tempat yang ada misadventure punya thing yang happen, satu tragic misadventure dan unsolved case. Sebab benda ni tak boleh di-unsolve, sebab dia ada dah the living dead spirit yang ada di kolam tu. Kolam tu tak ada apa-apa, tapi penghuni kolam tu yang berbahaya, iaitu alam gaib yang akan mengundang orang-orang. Untuk motif Pak Ali nak bercerita, siapa saja ya Allah tolong Pak Ali minta tolong. Kalau anak dara, kalau orang bujang, kalau isteri orang ke, kalau siapa pun, kalau ada personal disturbance in the mindset, jangan pergi satu tempat yang ada misadventure, tragedy. Sebab kita tak tahu, malam tak berbau. Kadang-kadang benda unseen force ini boleh memukau bisikan halus yang kita tak dengar, tapi rohani kita boleh dengar. Dan kalau kita tak ada akidah iman, terbawa, kita terus suicidal dalam lembut, pelan-pelan masuk dekat lake tu, dan terus tanpa sedar tenggelamlah kita. Jadi untuk sesiapa kalau boleh, apa saja mental stress kalau kita ada, jangan pergi sendirian, sama di tepi laut atau di tepi kini. Memang ada orang cakap nak snapshot, nak tangkap kebahagiaan di laut, because sometimes sea make you cozy, your mind feel happy. That if you got a strong willpower. Tapi kalau tak ada strong willpower, how can you go to the place like that?
something unseen force akan project mindset kita, takut nanti kita out of control, terjadilah suicidal mindset dalam jiwa kita. Itu saja ya Casey dan Zar. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita harus ucapkan selamat tinggal. Terima kasih pada Zah yang sudi bersama dengan saya pada Jumaat ini. Terima kasih kepada Casey kerana sudi menjemput. Dan dah pun bangkit semangat Zah. Bila dengar apa dia? Bila dengar suara ceria beliau, bangkit semangat lagi. Baguslah Zah. Dan Zah, selamat berhujung minggu pada anda, pada semua pendengar Ria. Jangan lupa Rock Hits. Dah terlebih masa ni, dah 2:10 minit overtime dia panggil lah. Kita jumpa anda minggu depan insya-Allah. Saya akan bertugas hari Isnin ini. Dan Zah, bagaimana, ada tugas hujung minggu nanti? Nanti pada hari Isnin akan menggantikan Niti Mazura dalam Groove Express. Kita jumpalah nanti. Baik, jumpa anda Zah, dan terima kasih pada semua. Dan ingat, rancangan Misteri Jam 12 hanya satu hiburan.